Assalamualaikum dan salam sejahtera. Taklimat berkenaan urusan akademik bagi pelajar baharu program asasi dan diploma sesi kemasukan 2021-2022. Taklimat ini disediakan oleh Pusat Pengurusan Kecemerlangan dan Inovasi Akademik atau lebih dikenali sebagai COME. Pertama sekali, bagi pihak pengarah, Profesor Madya, Teknologis Dr. Shadiah Noor dan seluruh warga COME, kami ucapkan tahniah kepada semua pelajar. Tahniah kerana kamu dah berjaya menempatkan diri di institusi pengajian tinggi. Okey. Dan kami juga ucapkan selamat datang ke UNIZA. Selamat datang walaupun kamu tak datang ke kampus secara fizikal, tapi sekarang kamu dah jadi sebahagian daripada warga UNIZA. Tahniah sekali lagi. Sebagai pengenalan, Pusat Pengurusan Kecemerlangan dan Inovasi Akademik ada 3 bahagian. Yang pertama, bahagian pengurusan dan pembangunan akademik. Yang kedua, bahagian transformasi akademik. Yang ketiga, bahagian inovasi pendidikan. Dan yang berkait secara langsung dengan pelajar ialah bahagian pengurusan dan pembangunan akademik. Jadi, taklimat ini akan lebih berfokus kepada bahagian pengurusan dan pembangunan akademik. Bahagian pengurusan akademik pula ada 4 seksyen. Yang pertama, seksyen pentadbiran dan dasar. Yang kedua, seksyen pengambilan dan kemasukan. Yang ketiga, seksyen penjadualan, rekod dan pendaftaran khusus. Dan yang keempat, seksyen peperiksaan dan pengijazahan. Ada 4 seksyen. Dan 4 seksyen ini akan menguruskan hal berkaitan dengan urusan akademik pelajar. Bermula dengan pengambilan dan kemasukan pelajar. Dan yang kedua, menguruskan hal berkaitan dengan pendaftaran khusus pada setiap semester. Yang ketiga, menguruskan hal berkaitan dengan perkuliahan. Yang keempat, menguruskan hal berkaitan peperiksaan akhir bagi setiap semester. Dan yang terakhir, menguruskan hal berkaitan dengan tamat pengajian. Jadi bahagian pengurusan akademik di bawah 4 seksyen tadi akan menguruskan pelajar bermula daripada pelajar masuk sehinggalah pelajar bergraduat. Yang pertama kita lihat peranan seksyen pentadbiran dan dasar. Apa peranan seksyen pentadbiran dan dasar? Di antara peranan seksyen ini ialah yang pertama, melihat, mengemaskini buku peraturan akademik prasiswazah. Hal yang berkaitan dengan akademik, contohnya pendaftaran khusus, pengguguran khusus, peperiksaan, pengijazahan. Semua tu ada digariskan dalam buku peraturan akademik prasiswazah. Jadi, para pelajar, semua pelajar perlu tahu tentang buku peraturan akademik. Dan setiap pelajar juga perlu ada satu salinan buku peraturan akademik untuk jadikan rujukan dari masa ke masa. Mana nak dapatkan buku peraturan akademik? Boleh pergi ke website COME. Dan tengok bahagian peraturan akademik prasiswazah dan boleh download daripada website tu lah. Seterusnya, peranan seksyen pentadbiran ialah menguruskan, menjadi urustia bagi anugerah diraja dan anugerah terbaik fakulti. Setiap kali majlis convocation, kita ada anugerah, iaitu anugerah diraja dan anugerah terbaik bagi setiap fakulti. Jadi, seksyen inilah yang bertanggungjawab untuk menjadi urustia untuk menyelaras anugerah-anugerah ni tadi. Selain daripada itu, peranan seksyen pentadbiran ialah menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pentadbiran akademik. Seksyen kedua ialah seksyen pengambilan dan kemasukan. Jadi, apa peranan seksyen pengambilan dan kemasukan? Di antara peranan seksyen ini ialah yang pertama, menyelia syarat kemasukan bagi program diploma dan sarjana muda. Sebagai contoh, masa you all nak isi borang UPU, dia ada syarat kemasukan dia. Bagi program diploma, ada syarat kemasukan dia. Bagi program sarjana muda, ada syarat kemasukan dia. Dan syarat-syarat kemasukan ini bergantung kepada program dan ditetapkan oleh fakulti.
Jadi, fakulti akan salurkan maklumat syarat kemasukan tadi kepada Seksyen Pengambilan dan Kemasukan bahagian pengurusan akademik untuk seksyen ini urus selia dan masukkan dalam sistem UPU. Okey, peranan yang kedua ialah menguruskan pengambilan pelajar baharu untuk program diploma dan juga sarjana muda. Okey, universiti akan terima senarai daripada UPU. Okey, ini adalah pelajar-pelajar yang ditawarkan di UNIZA. Jadi, seksyen inilah yang bertanggungjawab untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan pelajar tadi. Okey, selain pada itu, seksyen ini juga bertanggungjawab untuk menguruskan sesi pendaftaran pelajar. Okey, macam UR sekarang ni lah. Okey, pendaftaran dibuat secara online, secara atas talian. Okey, kalau sebelum pandemik, pendaftaran dibuat secara datang ke kampus lah, secara fizikal datang ke kampus. Jadi, seksyen inilah yang bertanggungjawab untuk memastikan sesi pendaftaran tersebut berjalan dengan lancar. Okey, selain daripada itu, seksyen ini juga membantu aktiviti-aktiviti promosi program. Okey, kalau sebelum pandemik, biasanya akan ada karnival-karnival pendidikan. Okey, kalau jadi seksyen inilah yang akan turun padang bersama-sama membantu aktiviti promosi program. Kalau during pandemik ni, okey, sesi promosi dijalankan secara atas talian sahajalah. Okey. So, itu adalah peranan seksyen pengambilan dan kemasukan. Okay, seksyen ketiga ialah seksyen penjadualan, rekod dan pendaftaran khusus. Okay, di antara peranan seksyen ini ialah menguruskan hal berkaitan dengan pendaftaran khusus. Okay, hal berkaitan jadual kuliah, okay, permohonan untuk tukar program ataupun permohonan tarik diri daripada kursus. Okay, permohonan tarik diri daripada semester, contohnya ada masalah kesihatan. Okay, tak boleh nak meneruskan pengajian. Okay, so seksyen inilah yang bertanggungjawab untuk menguruskan hal tersebut. Ataupun nak tarik diri daripada universiti, nak berhenti. Okay, ada atas masalah tertentu. Okay, seksyen penjadualan, rekod dan pendaftaran khususlah yang bertanggungjawab untuk membantu pelajar dalam urusan yang berkaitan. Perincian semester. Okey, semester ialah tempoh tertentu di dalam sesuatu sesi pengajian terdiri daripada semester biasa, semester pendek dan semester khas. Okey, ada 3 jenislah, semester biasa, semester pendek dan semester khas. Okey, semester biasa ialah semester 1 atau semester 2 untuk setiap sesi pengajian seperti mana yang dinyatakan dalam jadual semester. Sebagai contoh, sesi pengajian 2021-2022 akan ada semester 1, semester 2. Okey, tahun depan, sesi pengajian 2022-2023 akan ada semester 1 dan semester 2 dan seterusnya lah. Okey, bagi semester pendek, semester pendek ialah satu semester selain daripada semester biasa yang ditentukan oleh fakulti dan wujud dalam struktur tetap pengajian. Sebagai contoh, ada program diploma, dalam struktur pengajian dia program selama 4 semester biasa, okey, 2 semester pendek. Okey, program melibatkan 4 semester biasa dan 2 semester pendek. Jadi, akan ada 4 semester biasa ni tadi dan 2 semester pendek. Yang ini memang ada dalam struktur tetap pengajian mengikut program masing-masing. Yang ketiga, semester khas ialah satu semester yang diwujudkan mengikut keperluan dan di luar struktur tetap pengajian. Okey, contoh yang saya bagi tadi, ada program diploma melibatkan 4 pengajian selama 4 semester biasa dan 2 semester pendek. Okey, jika ada keperluan untuk bagi sesuatu program, semester khas ini boleh diwujudkan. Okey, bagi memenuhi keperluan tersebutlah. Okey. Jadual semester. Okey, bagi semester pendek akan melibatkan 7 minggu perkuliahan dan 1 minggu peperiksaan sebab dia semester pendek je kan. Okey, bagi semester biasa pula melibatkan 14 minggu perkuliahan,
Okay, 1 minggu cuti pertengahan semester. Biasanya di pertengahan minggu perkuliahan ni lah. Okey, habis 14 minggu perkuliahan akan ada 2 hingga 3 minggu peperiksaan. Okey, dan kemudian ada 4 hingga 8 minggu cuti antara semester ataupun antara sesi pengajian. Okey, tahun pengajian. Okey, tahun pengajian akan mengikut kepada struktur program masing-masing. Okey, ada program diploma yang melibatkan program sistem pengajian 2 tahun. Ada yang melibatkan 2,5 tahun dan ada yang melibatkan 3 tahun. Jadi bergantung kepada program diploma masing-masing lah. Okey. Tempoh minimum bagi program sistem pengajian 2 tahun ialah 4 semester biasa dan 2 semester pendek. Dan tempoh maksimum dia ialah 8 semester biasa dan 4 semester pendek. Okay, bagi program sistem pengajian 2,5 tahun, okay, melibatkan tempoh minimum ialah 5 semester biasa dan 2 semester pendek. Dan tempoh maksimum dia ialah 9 semester biasa dan 4 semester pendek. Okay, bagi program sistem pengajian 3 tahun akan melibatkan 6 semester biasa dan tempoh maksimum dia ialah 10 semester biasa. Okay, sekarang kita tengok kepada pendaftaran kursus. Okay, macam untuk pelajar baru, okay, pendaftaran kursus perlu dibuat pada minggu pertama dan minggu kedua. Okay. Bagi kursus yang akan diambil pada semester berikutnya, okay, semester berikut, perlu buat pra-pendaftaran kursus. Kalau pada sem pendek, perlu buat pra-pendaftaran pada minggu kelima. Kalau semester biasa, perlu buat pra-pendaftaran pada minggu ke-11 dan minggu ke-12. Okay, buat dulu pra-pendaftaran kursus yang akan diambil pada semester berikutnya. Okay. Pada semester semasa tersebut, okay, minggu pertama dan kedua, sama ada semester pendek ataupun semester biasa, pelajar perlu buat pengesahan kursus yang dah di pradaftar tadi. Okay, ataupun katalah macam nak gugur kursus ataupun nak tambah kursus pun perlu dibuat pada minggu pertama dan minggu kedua. Okay. Kalau terlupa nak mendaftar, okey, boleh mendaftar pada minggu ketiga hingga minggu ke-7 semester pendek ataupun minggu ketiga hingga ke minggu ke-14 semester biasa, tapi pendaftaran ini dikira sebagai pendaftaran kursus lewat dan akan dikenakan denda RM100 bagi setiap kursus. Jadi, please make sure you buat pra-pendaftaran kursus. Okey. Dan pada semester semasa, make sure you buat pengesahan. Okay. Apa yang berlaku kalau pelajar tidak mendaftar kursus? Okey, selepas 4 minggu, pelajar akan dikira tarik diri daripada semester. Tak mendaftar selepas 4 minggu, kita kira tarik diri daripada semester ataupun tangguh pengajian. Kalau 2 semester berturut-turut tidak mendaftar kursus, pelajar akan dikira henti sendiri. Okey, sekarang kita tengok kepada pendaftaran kursus secara atas talian bagi kursus semester ini. Semester yang sedang berlangsung ni lah. Okey, sama ada program diploma yang sedang berada dalam semester pendek, sesi 2021-2022 ataupun ada program diploma iaitu Diploma Fakulti Sains Kesihatan dan Fakulti Perubatan sekarang berada dalam semester 1, sesi 2021-2022. Jadi bergantung kepada program diploma masing-masing. Ada diploma yang sekarang berada dalam semester pendek dan ada program diploma yang sekarang ni berada dalam semester 1. So ikut program pengajian masing-masing. Okey. Yang pertama, pada minggu pertama dan kedua iaitu pada 8 hingga 19 Ogos, you all perlu buat pendaftaran dan pengesahan kursus secara atas talian di portal pelajar. Okey, central/uniza.edu.my. Okey, buat pendaftaran dan buat pengesahan terus pada minggu pertama dan minggu kedua. Okey. Kalau terlupa, okey, nak buat pendaftaran dan pengesahan, boleh buat
permohonan pendaftaran kursus lewat ataupun penamaan kursus lewat. Tapi berdenda lah dengan denda RM100 untuk setiap kursus. Okey. Dan permohonan ini boleh dibuat kalau yang berada dalam semester pendek boleh buat pada minggu ke-3 hingga minggu ke-7. Dan bagi program diploma yang sekarang berada dalam semester 1, boleh buat permohonan pendaftaran kursus lewat pada minggu ke-3 hingga minggu ke-14. Okey. Okey, dan seterusnya penilaian PDP, penilaian pengajaran dan pembelajaran. Okey, perlu dibuat kalau yang berada dalam semester pendek perlu buat pada 19 Ogos hingga 2 Oktober, dan bagi program diploma yang sekarang berada dalam semester 1, okey, boleh buat penilaian PDP pada 14 November hingga 18 Disember. Okey, sekarang kita tengok penarikan diri. Okey, penarikan diri ada 3 jenis. Yang pertama, penarikan diri pada kursus ataupun TD. Yang kedua, penarikan diri pada semester ataupun tangguh pengajian TP. Yang ketiga, penarikan diri daripada universiti ataupun henti sendiri HS. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Penarikan diri pada kursus. Kursus ni ialah subjek lah. Macam sebelum ni you all panggil subjek. Kat sini kita panggil kursus. Okey. Penarikan diri pada kursus yang dah daftar tapi nak tarik diri. Okey. Boleh dibuat mulai minggu kedua bagi semester biasa, semester pendek atau semester khas, dan minggu ke-7 bagi semester biasa. Dan penarikan diri pada kursus ni boleh dibuat dengan mengisi borang penarikan diri daripada kursus. Okey. Bagi kes penarikan diri daripada semester ataupun tangguh pengajian, nak tangguh pengajian, okey, pelajar perlu menjalani 1 semester biasa program akademik dulu. Okey, macam sekarang you berada dalam semester ni, tak boleh buat tangguh pengajian lah sebab you belum lagi menjalani 1 semester biasa program akademik. Okey. Permohonan tangguh pengajian boleh dibuat selewat-lewatnya minggu ke-10 semester biasa ataupun minggu ke-5 semester pendek. Dan permohonan ini perlu mendapat kelulusan dekan fakulti. Okey, permohonan boleh dibuat dengan menggunakan borang penarikan diri daripada semester. Okey, bagi pelajar yang nak buat penarikan diri daripada universiti ataupun berhenti sendiri, nak berhentilah ni. Okey, boleh mengisi borang penarikan diri daripada universiti dengan mendapat kelulusan daripada fakulti. Contohnya, ada pelajar yang dapat tawaran lain. Okey, nak pergi ke institusi lain, boleh buat penarikan diri. Okey, dan permohonan ini boleh dilakukan pada bila-bila masa. Isi borang penarikan diri daripada universiti. Okey. Okay, seksyen yang keempat di bawah bahagian pengurusan akademik ialah seksyen peperiksaan dan pengijazahan. Okay, jadi apa peranan seksyen peperiksaan dan pengijazahan? Okay, di antara peranan seksyen ini ialah yang pertama, menguruskan hal yang berkaitan dengan peperiksaan. Contohnya, uruskan jadual peperiksaan, okay, tempat peperiksaan, okay, lantikan pengawas peperiksaan, dan juga urusan penyediaan kertas soalan tersebut. Okey. Dan seksyen ini juga bertanggungjawab menyediakan laporan keputusan peperiksaan akhir untuk pengesahan mesyuarat senat. Okey. Selain daripada itu, seksyen ini juga mengurus rayuan semakan semula keputusan peperiksaan, okey, mengurus rayuan pelajar untuk meneruskan pengajian, dan juga seksyen ini juga menguruskan pelajar yang akan bergraduat. Okay, kehadiran ke kelas mesti cukup sekurang-kurangnya 80%. Kalau kehadiran tak cukup, pelajar boleh dikenakan amaran. Okay, dihalang daripada menduduki peperiksaan akhir dan seterusnya pelajar akan mendapat grade F. Grade gagal lah. Okay, jadi please make sure you punya kehadiran cukup sekurang-kurangnya 80%. Okay. Jika peperiksaan diadakan di Dewan Peperiksaan, okey, pelajar perlu bawa slip menduduki peperiksaan. Okey, mana nak dapatkan slip menduduki peperiksaan? Yang pertama, you perlu make sure yuran
sudah dijelaskan. Okey. Dan slip ni boleh didapati di portal pelajar. Okey. Semak kod kursus, contoh you daftar 5 kursus. Okey, semak, make sure ada 5 kursus dan kod dan nama kursus yang betul ada dalam slip tersebut. Then, semak kat mana, okey, tempat dengan masa peperiksaan di mana. Okey, pukul berapa. Okey, please make sure you semak betul-betul lah. Okey. Kalau ada kursus yang tersalah daftar, you salah daftar kod lain, okey, pelajar akan diberikan grade F, dikira sebagai gagal. Okey, dan kalau tak mendaftar kursus, walaupun you masuk kelas tersebut tapi you tak daftar kursus, okey, pelajar dikira tidak mendaftar lah walaupun you belajar. Okey, dan markah pelajar tidak akan diambil kira walaupun contohnya you masuk kelas, you ambil test, you buat quiz, you buat assignment tapi tak daftar kursus. So, semua markah-markah tersebut tidak akan diambil kira dan pelajar akan diberi grade F. Okey, sekarang kita tengok kesalahan tata tertib akademik. Okey, apa aktiviti-aktiviti yang dikatakan salah dari segi tata tertib akademik? Yang pertama, membawa atau merujuk barang terlarang kecuali dibenarkan ketika peperiksaan. Maksudnya, you bawa nota, you bawa buku, you bawa toyol, itu dikira sebagai barang terlarang. Okay. Yang kedua, menipu ataupun cuba untuk menipu. Ini kena nak menirulah semasa exam. Itu dikira sebagai kesalahan tata tertib. Tak boleh meniru. Okey. Yang ketiga, meminta ataupun memberi pertolongan semasa peperiksaan. You minta tolong kawan ataupun you tolong kawan. Itu dikira salah, okay, dari segi tata tertib akademik semasa peperiksaan. Okay, ataupun you gunakan telefon bimbit ataupun alat perhubungan lain jika peperiksaan di dewan. Okay, ini dikira salah lah. Dan juga plagiat. Plagiat juga salah dari segi tata tertib akademik. Okey, hukuman tata tertib. Kalau pelajar didapati bersalah, okey, ini di antara hukuman-hukuman yang boleh dikenakan kepada pelajar. Pelajar boleh diberi amaran ataupun pelajar boleh dikenakan denda ataupun pelajar boleh dilarang daripada mana-mana bahagian atau bahagian-bahagian tertentu dalam universiti dalam tempoh yang ditetapkan. Okey, ataupun pelajar boleh digantung daripada menjadi seorang pelajar universiti bagi tempoh yang ditetapkan. Kena gantung 1 semester ataupun 2 semester. Okey, ataupun pelajar juga boleh dipecat daripada universiti bergantung kepada kesalahan tata tertib yang dilakukan. Okey, jadi hopefully pelajar kata apa? Mengambil perhatianlah supaya tidak melanggar apa-apa kesalahan tata tertib. Okay, PNGK ataupun Purata Nilaian Grade Kumulatif. Okay, bagi pelajar yang mendapat PNGK 2.0 ke atas, okay, pelajar dikira sebagai lulus. Okay. Bagi pelajar yang mendapat 1.7, PNGK 1.7 hingga 1.99, pelajar dikira sebagai lulus bersyarat. Dan kalau pelajar mendapat PNGK kurang daripada 1.7, pelajar dikira gagal dan diberhentikan. Okey, kes untuk gagal diberhentikan ni boleh sama ada pelajar dapat PNGK kurang daripada 1.7 ataupun pelajar 3 kali gagal kursus wajib yang sama. Okey, dalam struktur pengajian masing-masing ada kursus yang dikategorikan sebagai kursus wajib yang pelajar perlu ambil. Kalau dah ambil kursus wajib 3 kali gagal, pelajar juga boleh diberhentikan daripada pengajian. Ataupun pelajar mendapat grade lulus bersyarat, ini lulus bersyarat, dapat 1.7 hingga 1.99. Okey, 2 semester berturut-turut pun boleh diberhentikan daripada pengajian
ataupun pelajar telah tamat tempoh maksimum pengajian. Juga boleh diberhentikan daripada pengajian. Okey, sekatan ke atas pelajar yang belum menjelaskan hutang. Okey. Sekatan yang pertama kita tengok sekatan semasa pendaftaran kursus. Okey, kita tengok dia punya proses flow ni. Yang pertama, semak hutang. Okey, ada baki hutang lagi ataupun tak? Kalau tak ada baki hutang dan pelajar boleh mendaftar kursus seperti biasa. Tapi kalau baki hutang masih ada, pelajar perlu menjelaskan hutang tersebut. Okey. Jelaskan hutang, kita tengoklah kalau pelajar berkemampuan, okey, pelajar perlu jelaskan hutang dan pelajar boleh mendaftar kursus seperti biasa. Tapi katakanlah pelajar tak mampu sebabkan ada masalah kewangan, okey, pelajar boleh rujuk kepada fakulti untuk membuat rayuan dan rayuan tersebut akan dirujuk kepada jawatankuasa yuran universiti. Jika diluluskan oleh jawatankuasa, pelajar boleh mendaftar kursus seperti biasa. Sekatan yang kedua ialah sekatan semasa mendapatkan ataupun mencetak slip menduduki peperiksaan. Okey. Kita tengok dia punya proses flow. Okey, pelajar perlu semak ada hutang ke ataupun tak ada hutang. Kalau dah tak ada hutang dan pelajar boleh mencetak slip menduduki peperiksaan seperti biasa. Tapi kalau ada baki hutang, pelajar perlu menjelaskan hutang tersebut baru boleh cetak slip peperiksaan. Dan slip peperiksaan perlu dicetak selewat-lewatnya pada minggu ke-14 semester biasa. Okey, slip peperiksaan disekat kepada pelajar yang mempunyai tunggakan hutang semester lepas. Okey, ini hutang semester lepas. Kalau masih belum selesai hutang semester lepas, barulah slip peperiksaan disekat, bukan pada semester biasa. Okey, dan pelajar yang mempunyai tunggakan hutang semasa, dia ada hutang pada semester semasa, masih boleh mencetak slip peperiksaan di portal pelajar seperti biasa. Okey, sekatan yang ketiga ialah sekatan slip keputusan peperiksaan. Okey, pelajar yang mempunyai sebarang tunggakan hutang akan disekat untuk memperolehi slip keputusan peperiksaan. Kalau masih ada hutang, okey, you tak dapat tengok you punya result exam. Macam itulah, jadi perlu selesaikan hutang terlebih dahulu. Peperiksaan secara dalam talian ataupun online. Okey, biasanya pensyarah akan menggunakan platform Kelip, iaitu Uniza Knowledge dan E-Learning Integrated Platform. Okey, di website www.kelip.uniza.edu.my. Jadi biasanya pensyarah buat ujian, assignment, kuis dan juga peperiksaan akhir dalam platform Kelip ni tadilah. Okey. Okey, persediaan untuk peperiksaan secara online. Yang pertama, pelajar perlu ada kemudahan laptop dan capaian internet. Okey, yang kedua, pelajar perlu berhubung dengan pensyarah yang mengajar kursus tersebut. Yang ketiga, semak slip menduduki peperiksaan. Yang keempat, semak jadual peperiksaan akhir di portal. Okey, yang kelima, bersedia dalam talian mengikut pada waktu peperiksaan. Okey. Yang keenam, jika ada masalah talian internet, maklumkan awal kepada pensyarah. Contoh, biasa waktu kelas selalu you ada masalah internet, okey, maklumkan lebih awal pada pensyarah supaya pensyarah boleh bersedialah. Okey. Dan yang ketujuh, ikuti arahan pensyarah dari semasa ke semasa. Okey, yang terakhir ialah pengijazahan. Okey, ini ialah nilai PNGK, purata nilaian grade kumulatif dan kesetaraan kelas pengijazahan. Okey, pelajar yang memperolehi PNGK akhir, okey, di antara 3.67 hingga 4 akan mendapat ijazah kepujian kelas 1. Okey, pelajar yang mendapat PNGK di antara 3 hingga 3.66 akan mendapat ijazah kepujian kelas 2 atas.
Okay, pelajar yang mendapat PNGK 2.33 hingga 2.99 akan mendapat ijazah kepujian kelas 2 bawah, dan pelajar yang mendapat PNGK 2.00 hingga 2.32 akan mendapat ijazah kepujian. Okey, jadi setakat itu sahaja taklimat berkaitan dengan urusan akademik oleh Pusat Pengurusan Kecemerlangan dan Inovasi Akademik. Okay, jadi sekarang kita buka kepada sesi Q&A. Kalau ada apa-apa persoalan yang ingin diajukan, okay, dipersilakan.